Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak berada dalam keadaan yang sihat, walafiat di samping keluarga. Untuk hari ini kita akan bincangkan jawapan latihan muka surat 2 dan 3 buku Sains A, yang anak-anak telah terima dan telah diminta buat minggu lepas. Baik, murid-murid, kita pergi ke soalan A. Lajah berikut menunjukkan beberapa objek, kunci, pensel, straw dan paku besi. A. Nyatakan satu deria yang digunakan untuk memerhatikan objek-objek itu. Kita tengok pada kata kuncinya, iaitu satu deria. Manusia mempunyai 5 deria, iaitu deria lihat, deria rasa, deria sentuh, deria bau dan deria dengar. So, deria lihat kita akan gunakan mata, deria rasa kita akan gunakan lidah, deria sentuh kita akan gunakan kulit, deria bau kita akan gunakan hidung, manakala deria dengar kita akan gunakan telinga. So, manusia mempunyai 5 deria. Untuk menjawab soalan ini, berpandukan pada kata kunci soalan, deria yang digunakan untuk memerhati kunci, pensel, straw, paku besi. Maksudnya mungkin dari segi warna, dari segi bentuk dan sebagainya. So, jawapan yang paling sesuai di sini adalah deria lihat. Okey, deria lihat, ataupun diterima juga sekiranya pelajar tahun 6 menjawab penglihatan. Okey. Soalan B, nyatakan ciri-ciri objek berdasarkan kebolehannya untuk terapung di air. Kata kuncinya ciri-ciri objek. Kalau kebolehan terapung, biasanya jawapan sama ada terapung atau tenggelam. Kita tengok pada kunci, kebolehan terapung di air bagi kunci. Kunci, terapung atau tenggelam. Kalau kita lepaskan air, biasanya kunci ini akan tenggelam. Pensel, terapung atau tenggelam? Pensel yang dibuat pada kayu, biasanya pensel terapung. Okey. Straw biasanya terapung atau tenggelam? Straw biasanya ringan, ia akan terapung. Manakala paku besi, biasanya kalau kita lepaskan di air, biasanya dia akan tenggelam. Yang ini merupakan ciri-ciri objek berdasarkan sifat keapungan. Okey. Okey, murid-murid, kita sambung dengan soalan C. Soalan C, isi ruang yang diberi untuk mengelaskan objek-objek itu mengikut kebolehan untuk terapung. Okey, berdasarkan kebolehan untuk terapung. Dan objek diberikan adalah kunci, pensel, straw dan paku besi. So, di bawah ni, dalam soalan ni diberikan satu carta pokok untuk kamu kelaskan objek sama ada terapung atau tenggelam. Okey, berdasarkan objek ni, kunci. Okey, kunci adalah objek yang tenggelam. Pensel adalah objek yang tenggelam atau terapung? Pensel terapung. Straw adalah objek yang terapung. Manakala paku besi adalah objek yang tenggelam. Okey, berdasarkan objek yang diberikan. Okey, soalan D pula. Jarum peniti dan getah rambut diletak bersama-sama ke empat-empat objek itu. Okey, ditambahkan daripada 4 objek ni, ditambahkan jarum peniti dan getah rambut. Apakah ciri lain yang dapat digunakan untuk mengelaskan objek-objek itu? Yang ni kamu dah pelajari pada tahun 4, di mana kamu dah belajar tentang ciri physical object ataupun sifat physical object. Boleh dikelaskan kepada beberapa jenis. Okey, beberapa ciri lah. Ciri yang pertama kebolehan terapung. Okey. Ciri yang kedua dari segi kekenyalan. Ciri yang ketiga dari segi kegilapan. Ciri yang keempat dari segi kebolehan menyerap air. Dan ciri yang kelima dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik. Yang mana satukah yang paling sesuai untuk dimasukkan dalam jawapan D? Okey. Agak-agak apa jawapannya?
Jawapan yang paling sesuai adalah kebolehan mengalirkan arus elektrik. Seperti yang anda ketahui, kebanyakan logam dan boleh katakan semua logam adalah objek ataupun bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Mari kita tengok objek-objek yang dinyatakan di sini sama ada boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak. Kunci boleh mengalirkan arus elektrik, pensel tidak boleh ataupun penebat elektrik, straw tidak boleh mengalirkan arus elektrik, paku besi adalah pengalir arus elektrik ataupun konduktor elektrik, jarum peniti boleh mengalirkan arus elektrik ataupun konduktor elektrik, getah rambut adalah penebat elektrik, maksudnya tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Baik murid-murid, kita sambung terus dengan soalan B. Okey, soalan B. Rajah berikut menunjukkan suhu air untuk suatu tempoh. Catatkan bacaan termometer itu. Baik, perhatikan meniskus ni. Dan selalunya untuk suhu air ataupun bacaan suhu, biasanya kita tengok di paras bahagian atas. Atas sekali, lengkungan atas. So yang ni kalau kamu tengok, anak-anak tengok berapa bacaan suhunya. Okey, suhunya adalah 40 darjah Celsius. Pada masa 6 minit, suhunya adalah sebanyak 80 darjah Celsius. Pada masa 10 minit, suhunya adalah sebanyak, tengok di bahagian atas, okey, 100 darjah Celsius. Okey. Soalan B1, ramalkan suhu apabila masa ialah 14 minit. Okey, contoh mudah, apabila air kita panaskan, okey, panaskan pada minit kedua, suhunya 40. Air dipanaskan pada minit ke-6, suhunya 80. Air dipanaskan pada minit ke-10, suhunya 100. Ramalkan apabila air itu dipanaskan 14 minit. Okey. Adakah anak-anak boleh jawab 101 darjah Celsius? Okey, bagi cikgu, murid-murid atau anak-anak tidak boleh menjawab 101 ataupun melebihi 100 darjah Celsius. Kenapa? Sebab takat didih air cuma 100 darjah Celsius sahaja, air tulen, dan tak akan lebih daripada 100 darjah Celsius. Cikgu ulang, air tulen, suhu air tulen ataupun suhu didih, takat didih air tulen ialah 100 darjah Celsius dan tak akan melebihi 100 darjah Celsius. So sepatutnya jawapan yang beri di sini adalah 100 darjah Celsius. Berikan sebab. Kenapa masih lagi 100 darjah Celsius? Berikan sebab seperti juga anda memberi inference. Kenapa masih lagi 100 darjah Celsius walaupun air itu dipanaskan selama 14 minit? Kerana air sudah sampai ke takat didih. Okey. Atau anak-anak boleh juga menjawab kerana air sudah mendidih. Okey, air sudah mendidih, suhunya 100 darjah Celsius. Okey anak-anak, soalan seterusnya. Soalan C, rekod maklumat di A dalam jadual. Okey, jadual diberikan masa 2 minit, 6 minit dan 10 minit dan anak-anak perlulah hati-hati. Dan soalan ni berdasarkan rajah yang diberikan dalam soalan. Okey, so masa 2 minit, suhunya yang tadi pelajar dah jawab, anak-anak dah jawab 40 darjah Celsius. So 40 darjah Celsius. Kenapa kita letakkan sini darjah Celsius? Sebab di atas ni telah dinyatakan unit yang digunakan darjah Celsius. So sini 40 darjah Celsius. Pada minit ke-6 di sini sepatutnya 80 darjah Celsius dan minit ke-10 100 darjah Celsius. Okey. Soalan D1, nyatakan satu pemerhatian terhadap suhu air. Pemerhatian ni nyatakan pemerhatian terhadap suhu air. Apa yang berlaku pada suhu air tersebut? Tengok pada rajah suhu air. Okey. Kalau tengok di sini 40, 80
dan 100. So di sini sepatutnya anak-anak boleh jawab suhu air meningkat, atau anak-anak juga boleh menjawab suhu air bertambah. Okey, bertambah. So kenapa suhu air ini bertambah? Berikan inference bagi pemerhatian di D1. So soalan ni berikan inference ataupun berikan sebab mengapa suhu air meningkat, mengapa suhu air bertambah dari minit 2 hingga 10. So nak mudahkan anak-anak, kalau inference biasanya kita mulakan dengan kerana. Okey, suhu air meningkat kerana, ataupun suhu air bertambah kerana apa? Kerana air menerima atau kehilangan haba. Saya ulang, menerima atau kehilangan haba. So air selalunya kalau suhu bertambah kerana air menerima haba. Okey, saya ulang, suhu air meningkat kerana air menerima haba. Okey.